Gila apa tak tahu hari ni. Dia menjahit pula. Tara. Cantiknya. Macam Pok Marian. Apa kena buat ni, boleh salin tau. Jadi bila benda ni kotor, boleh salin basuh. So teringin nak pakai sarung tu, pakai. Teringin nak pakai sarung lain, pakai. Aku ada banyak kain ni. Nak buat leleh macam-macam. Yes, darling, what do you want? Okay, hold on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Moga-moga semua sihat nak. Mana yang nak bersiap pergi kerja tu, pilah melingkup. Siapa yang tak pergi kerja tu, mainlah dengar benda ni. Pagi-pagi entah apa buat breakfast ke, apa ke, duk keribah telekung ke, duk perbetul sejadah ke, duk nak buka peti ni minum air ke, apakah mai sini dengar sini. Kita nak dengar satu hadis, iaitu hadis Nabawi hari ini, insya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan daripada zakat Ramadan tu. Lalu aku menangkapnya. Lalu aku katakan kepadanya, demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah. Dia tu kata yang tukang jaga zakat Ramadan tu, orang tu memang curi kan. Dia marahlah, dia kata, aku akan bagi tahu dekat Rasulullah. Orang itu berkata, sungguh aku sedang perlu, keluarga aku ramai dan aku sangat memerlukannya. Dia merayulah kat dia tu. Abu Hurairah pun berkata, lalu aku melepaskannya. Pada pagi hari, Nabi SAW bersabda, hai Abu Hurairah. Nabi bersabda, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Aku katakan, wahai Rasulullah, aku mengadukan, wahai Rasulullah, dia mengadu keperluannya dan keluarganya yang mendesak. Sehingga aku mengasihaninya dan aku lepaskan. Baginda bersabda, dia telah membohongimu. Baginda kata ke Abu Hurairah, orang yang main tadi duk tadah duk merayu ke hang tu, minta apa makanan tu semua tu, itu adalah satu pembohongan. Rasulullah kata, orang tu nanti main lagi dan dia akan kembali dan dia akan pembohong. Macam itulah juga merayu dekat hang Abu Hurairah. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali. Betul kata Rasulullah. Orang tu mai, balik, kena lepas. Mai, balik, lepas. Mai, balik, merayu, lepas. Okey. Jadi, pada peristiwa yang ketiga kalinya, setelah aku laporkan kepada Rasulullah bahawa dia mengajarkan kepadaku bahagian atau pembacaan ayat kursi, yakni orang tu, dia dah mai 3 kali. Lepas dah, bila kena tangkap pada Abu Hurairah, pasal duk merayu, duk minta. Lepas tu dia ajak pula dekat Abu Hurairah. Dia kata, baca ni, Allahu la ilaha illahu wal hayyu qayyum, sampai akhir ayat, dan dia mengatakan, sesungguhnya kamu akan berada dalam penjagaan Allah dan tidak akan ada syaitan yang mendekatimu sampai pagi. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia kata dekat Abu Hurairah, dia telah berkata benar. Orang tu yang duk ajak kat hang tu, Allahu la ilah tu, dia kata benar. Padahal dia pendusta. Nampak tak? Ni banyak daripada kita lagu tu lah. Tahu-tahu, tapi hukum hakam tahu, apa semua tahu, baca semua tahu, tapi perangai pendusta. Kamu tahu siapa yang engkau ajak berbicara selama 3 malam tu, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah pun kata kat Rasulullah, tak tahu Rasulullah, tak tahu. Baginda bersabda, dia itu adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Tu dia. Itulah nampak gampang. Betul tak? Hadis Nabawi ni menunjukkan bahawa, mengatakan bahawa kita semua tahu yang syaitan dulu berasal duduk dalam syurga dengan para malaikat. Dan dia ni adalah makhluk Allah yang paling, orang kata, alim, yang paling kuat beribadah kepada Allah. Tetapi kerana tersilapnya satu benda,
kesombongan yang terdapat, maka dilempar keluar, dihalau daripada syurga, maka jadilah dia jin, iprit, setan. Perangai setan dia lepas kena lempak tu sampai kelar ni, sebab dia berjanji akan memusnahkan Ghalib bersembang tengok TV, video tu putus pun tak sedap. Jadi makna kata di sini hadis ni baik-baik hampa jangan ingat setan tu tak erti semayang ke, tak erti nak baca tu ke, tak hafal ke, tak itulah, sebab dia ni lagi terror daripada malaikat. Jadi setakat dia nak tarik kita ni, nak pemuhung, nak menyamar sebagai orang yang baik-baik, sebagai satu benda untuk orang kata tu konon-konon kita rasa macam yang ni ilham ni Allah ke bagi, yang ni mesti Allah nak tunjuk kata kita ni. Bukannya Allah, padahal benda tu setan yang duk main bisik. Konon-konon hang buatlah benda ni. Bila hang buat benda ni, nanti orang akan suka kat hang. Lagu tu, lagu ni. Dia akan twist plot tu supaya kita nampak benda tu sebagai satu kebajikan. Tapi sebenarnya benda tu sebagai satu dusta, satu dosa yang meheret kita ke neraka nanti. Faham ke tak? Okey, sebab itulah apa-apa kita nak buat tu kita minta petunjuk daripada Allah. Ya, macam aku nak baca ni lah hadis, kalau hadis-hadis ni kadang-kadang kita duk ingat, baguslah Allah tunjuk kita aku ni buka Quran, baca mushaf ni, baca terjemahan habak kat hampa pun dengar, baguslah. Padahal rupa-rupanya entah setan yang suruh aku buat ni semua untuk aku rasa riak, untuk aku rasa macam best, untuk aku rasa macam hampa puja aku, untuk aku rasa macam aku ni ilmu lah penuh. Tapi sebenarnya itu adalah hasutan syaitan. Yang kita duk ingat selama ni, Allah bagi petunjuk. Jadi kita kena apa? Kena hati-hati supaya kita tidak terjerumus di dalam perangkap iblis syaitan ni semua. Faham ke tak? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.